Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Ida berkaitan dengan tajuk Sejarah Tingkatan 5 bab 10 Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia. Jom belajar sejarah bersama dengan Cikgu Ida. Subtajuk yang akan cikgu kongsikan hari ini ialah berkaitan dengan tajuk 10.2 iaitu peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Standard pembelajaran yang ingin cikgu capai. Pelajar dapat menerangkan peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Untuk makluman semua pelajar, peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa terdiri daripada 5 peranan utama, iaitu meluaskan pasaran ekonomi negara, kedua, mendominasikan ekonomi negara maju, ketiga, mengadakan kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Keempat, menangani masalah kemelesetan ekonomi. Dan yang kelima, mengantarabangsakan sistem keuangan Islam. Jom kita lihat satu persatu. Peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Malaysia pada peringkat awalnya mengamalkan ekonomi pasaran bebas. Ianya selari dengan perkembangan ekonomi di peringkat antarabangsa. Peranan Malaysia dapat dilihat melalui perjanjian yang telah ditandatangani seperti Perjanjian ASEAN Free Trade Area iaitu AFTA, merujuk kepada kawasan perdagangan bebas ASEAN yang terdiri daripada 10 negara ASEAN yang terlibat. Peranan Malaysia yang pertama ialah meluaskan pasaran ekonomi negara melalui pertubuhan ekonomi yang bergantung kepada keupayaan negara menjual barangannya ke pasaran antarabangsa. Cara Malaysia meluaskan pasaran ekonominya ialah melalui Malaysia telah bersetuju meningkatkan perdagangan sesama negara anggota melalui peranan AFTA pada tahun 1992. Seterusnya, melalui perjanjian AFTA, ianya adalah bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif bagi menghasilkan hasil keluaran negara ASEAN dan seterusnya mengurangkan kadar tarif dan cukai barangan yang dikenakan ke atas negara kita. Tarif merujuk kepada bayaran yang dikenakan oleh kerajaan terhadap barang dan perkhidmatan yang diimport, manakala cukai merujuk kepada bayaran yang dikenakan oleh kerajaan terhadap orang perseorangan untuk pembelanjaan negara. Peranan Malaysia yang kedua ialah mendominasikan ekonomi negara maju. Perkembangan ekonomi Malaysia bergantung kepada pasaran antarabangsa. Justru itu, Malaysia berhadapan dengan negara maju yang mengenakan pelbagai sekatan dan halangan perdagangan sama ada dalam bentuk tarif ataupun bentuk cukai. Malaysia menyuarakan pandangan agar diberi layanan yang sama rata kepada semua negara melalui forum antarabangsa yang dilakukan di PBB
dan APEC, iaitu Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Peranan Malaysia yang ketiga ialah mengadakan kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Malaysia terlibat dalam kerjasama pembangunan ekonomi segitiga untuk mendapat keuntungan bersama negara jiran yang terlibat. Contohnya, kerjasama yang dikenali sebagai SIJORI, iaitu merujuk kepada hubungan kerjasama pembangunan ekonomi segitiga di antara Singapura, Johor dan Kepulauan Riau. Seterusnya, IMT ialah kerjasama pembangunan ekonomi yang merujuk kepada negara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Dan BIMP merupakan kerjasama merujuk kepada negara Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Apakah faedah yang diperolehi oleh Malaysia dalam kerjasama pembangunan ekonomi segitiga? Malaysia dapat mengurangkan monopoli atau penguasaan pasaran barangan dalam ASEAN daripada negara-negara yang maju. Malaysia juga dapat mengurangkan kebergantungan pada pasaran keuangan di peringkat antarabangsa. Seterusnya, mewujudkan badan atau agensi yang berkaitan seperti Agensi Koperasi ASEAN dan Bank ASEAN. Seterusnya, memberi cadangan supaya menggunakan wang ASEAN untuk pembangunan ekonomi di rantau Asia Tenggara. Dan yang terakhir, dapat membendung campur tangan ekonomi dari negara maju. Aspek yang keempat ialah berkaitan dengan menanggani kemelesetan ekonomi. Untuk makluman semua pelajar, pada tahun 1997 hingga 1998, negara ASEAN menghadapi kemelesetan ekonomi yang bermula dengan kejatuhan nilai ringgit disebabkan spekulasi mata wang. Apakah yang dimaksudkan dengan spekulasi mata wang? Iaitu seseorang yang membeli mata wang asing yang bertujuan untuk menjual semula mata wang tersebut pada masa hadapan dengan harga yang lebih tinggi. Menurut Tuan Dr. Mahathir Mohamad dalam bukunya menyatakan, perkembangan ini menyebabkan pelabur luar menarik pelaburannya di Malaysia sehingga menjejaskan ekonomi negara kita. Bagi menangani masalah kemelesetan ekonomi, Malaysia didesak menggunakan pelan perancangan tabung keuangan antarabangsa yang dikenali sebagai IMF. Walau bagaimanapun, Malaysia menolak cadangan tersebut. Sebaliknya, menggunakan pendekatan sendiri dengan cara menambat kadar pertukaran ringgit RM kepada dolar dengan kadar RM3.80 bagi US dolar. 1 US dolar. Seterusnya, menetapkan satu kadar mata wang pada jumlah tertentu dan diperniagakan dengan kadar tersebut sahaja. Kesannya, ianya berjaya memulihkan ekonomi negara kita tanpa meminjam daripada pelan perancangan tabung keuangan antarabangsa. Peranan Malaysia yang terakhir ialah mengantarabangsakan sistem keuangan Islam. Terdapat dua jenis sistem keuangan, iaitu sistem keuangan Islam yang menggunakan hukum syarak, manakala yang kedua
ialah sistem keuangan konvensional. Malaysia membangunkan sistem keuangan sejak tahun 2001 dengan cara membangunkan sistem keuangan Islam yang progresif dan komprehensif. Malaysia juga mengamalkan keuangan Islam dan menjadikan pasaran bagi sijil keuangan Islam yang terbesar di peringkat dunia. Negara kita juga menjadi negara utama dalam pelaburan dana Islam. Seterusnya, Malaysia juga menubuhkan INSIF di Petaling Jaya, Selangor, iaitu Pusat Antarabangsa Pendidikan berkaitan dengan keuangan Islam. Ianya bertujuan untuk menyokong perkembangan keuangan Islam di negara kita. Secara rumusan, Malaysia memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi antarabangsa. Malaysia turut menekankan hubungan ekonomi dan pembangunan yang baik dengan negara lain. Sebagai rakyat Malaysia, usaha membangunkan ekonomi di peringkat serantau dan peringkat antarabangsa perlu diberikan sokongan untuk meningkatkan kemakmuran negara. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar supaya pelajar dapat mengulang kaji tajuk 10.2. Setakat itu saja perkongsian daripada cikgu. Cikgu ucapkan sekian terima kasih dan jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.